Dah guide me? Sekejap ya. Macam biasa. Sekejap. Live tak nak lagi. Alright. Okay. Best ni. Welcome back to our TikTok live Brainy Bunch. Minggu ni minggu yang ke berapa? Minggu yang ke-9 ke kita minggu ni? Minggu yang ke-9 kan? Minggu yang ke-9 kita bersiaran pada setiap hari Rabu jam 2 petang. Thank you so much kepada ibu bapa kat luar sana kerana sudi join kita punya TikTok live setiap minggu tanpa miss. So Fatih rasa macam seronok sikit nak buat live setiap minggu ni. So macam biasalah kita setiap minggu mestilah ada topik-topik yang menarik. Sama juga macam minggu ni. Topik kita minggu ni kita nak cerita tentang jom membaca suku kata in English. Sebab mostly parents kita bila hantar ke Brainy Bunch, diorang mesti tertanya-tanya, macam mana anak I membaca ni? Ataupun anak I dah umur 5 tahun tapi belum boleh membaca. Itu antara questioning yang parents selalu bagi kat kita yang memang hot topic punya. So hari ni kita memang nak share dengan parents-parents kat luar sana macam mana teknik bacaan yang kita lakukan di Brainy Bunch. Okay. Tapi sebelum tu, Fatin ada guest. Hari ni menarik sikit. Guest I ada 2. So kita bahagikan waktunya. 30 minit. So hopefully parents kat luar sana tu excited. So let's introduce our first guest, Aunty Hana. Hello, Assalamualaikum. Hai Aunty Hana. Okay, buat apa yang kat luar sana? For your information, guest kita ni jauh ya hari ni. Kita bawakan daripada Johor. Alhamdulillah. Okay, Aunty Hana, boleh tak you introduce sikit yourself? Berapa lama dah you bekerja kat Brainy Bunch? Okay, dan apa yang you buat sekarang? Alright. Okay, so Assalamualaikum to all parents out there and to all the viewers. My name is Aunty Hana. So I've been working with Brainy Bunch almost 9 years. 9 years already. So Alhamdulillah. So basically I am a division manager dekat Johor Fatin. So untuk viewers yang daripada Johor, so you might know kita ada 13 campus dekat Johor. Apakah kampus itu? Okay, 13 campus. Okay, so kita ada Bandar Baru Uda, Bandar Dato' On, Bandar Seri Alam, Bandar Penawar, Desa Tebrau, what else? Kangkar Pulai, Lakin, Nongci, Siti Tropika, UTM Skudai, Iskandar Putri, Mutiara Rini, Batu Pahat. Yes. Betul. Sebab setiap minggu Aunty Hana, ramai sebenarnya pada Johor ni. Alhamdulillah. Yang interest daripada Johor tanya tentang Batu Pahat, Lakin, Nongci. Yes. So hari ni kita bawakan untuk parents-parents yang kat luar sana yang tahu InsyaAllah. pasal Brainy Bunch Johor. Betul. InsyaAllah. Okay. Cuma kita punya fokus hari ni Aunty Fatin untuk ajar nak cerita tentang suku kata in English kat Brainy Bunch ni. Sebab mostly parents kita cuba nak bantu anak-anak kat rumah. Betul. Tapi bila dia patah balik dengan kita, aunty anak I tak boleh membaca. Betul. Mungkin kita kurang tahu ataupun kurang kita tak tahulah macam mana kita nak assist anak kita kat rumah, betul tak? Kan? Betul. Tapi sebelum tu Tiana, kita nak baca sikit ada orang masuk ke? Okay, belum ada lagi. Ada seorang je yang daripada Are You The Pretty Woman. Hai Aunty Hana. So Tiana, kita setiap minggu kita punya target. Okay, selalu tiap minggu dah 2 minggu berturut ni kita berjaya dapat 30,000 Aunty Hana like. Okay. So Aunty Hana, berapa target you minggu ni? Okay, berapa yang lepas? 30,000? 30,000. Kita bagi 60,000 boleh ke? Dia nak 60,000 guys. Okay, jangan lupa tap screen, okay? So parents yang kat luar sana yang baru join, jangan lupa follow, tap screen and share kita punya TikTok live ni. Supaya kita boleh share lagi dekat orang kat luar sana so that lagi ramai orang tahu tentang Brainy Bunch and lagi ramai orang kat luar sana boleh dapat input tentang Brainy Bunch. The awareness tu yang kita share. Kita share yang baik-baik je, insyaAllah. Okay, kalau ikutkan kat depan mata kita ni ada banyak apparatus yang kita nak tunjuk dekat parents. And interesting. Sangat menarik. Maksudnya kita ada banyak orang kata apparatus. Kita panggil
apparatus lah. Mm-mm. Nampak macam biasa-biasa tapi sebenarnya it fun. It is really fun for children. Betul, sebab kalau mostly parents bila hantar ke Brainy Bunch ni, dia tak tahu yang Brainy Bunch ni apa. Menggunakan konsep apa. Faham. Dia hanya hantar ke Brainy Bunch because of our brand, Tihana. Faham. But now is the time untuk kita nak share dengan parents-parents kat luar sana supaya parents-parents kat luar sana tu lebih tahu Brainy Bunch ni konsepnya apa. So kalau parents kat luar sana rasa this school ni bersesuaian ataupun menepati kriteria yang parents kat luar sana cari, baru boleh register dengan kita. Okay, tapi salah satunya kita menggunakan kaedah Montessori, which is we use hands-on learning. Activities. That's why ada banyak sangat bahan bantu mengajar yang kita gunakan untuk mengajar. Betul. So let's back to our topic, iaitu jom membaca suku kata in English. Okay, betul. basically Brainy Bunch kita akan start dengan English. Okay? Betul. Maksudnya seawal anak umur 18 bulan yang dah register dengan Brainy Bunch, kita akan start dengan in English. Tapi apa yang kita introducekan? Betul. So kita nak bagi tahu hari ni. Mungkin parents kat luar sana tu tanya-tanya. I mean betul, mungkin pemahaman mereka tahu yang kita start dengan English. Betul. Tapi mungkin diorang tak tahu apakah part and bahagian-bahagian dalam language tu sendiri. Betul tak Aunty Fatin? Betul. Jadi kita kat Brainy Bunch ni sebenarnya kita dah bahagikan kepada beberapa series. Betul. Aunty Hana nak terangkan ke apa series yang ada di Brainy Bunch? Boleh, insyaAllah. So, saya terangkan sikit the introduction of language dekat Brainy Bunch ni. Means dia terbahagi kepada beberapa bahagian ataupun kategori lah kita panggil. So, the first step tu kita panggil early language. Okay, early language, betul? Early language tu, apa contoh yang saya boleh bagi, like nursery rhymes, show and tell, itu yang ada di Brainy Bunch. Okay, and the second one, kita akan proceed with sandpaper letter. Okay, sandpaper letter, yes, this one. Kita tunjuk sikit inilah sandpaper letter. Apa yang dikatakan dengan sandpaper letter tu? Dekat sinilah dia punya sandpaper letter ni. Betul. So when you touch the letter, you boleh feel. And then dia boleh instingkan ke your brain. Betul. So boleh stimulate dengan apa huruf yang kita ajar, and sounds tu akan keep in the memories of the kids tu. So this is very interesting sebab they learn with something, maksudnya hands on lah, kan? Betul? So they feel it. Bila dia buat tu dia rasa apa yang dia trace, macam tu. Okay, and the next one, kita ada dekat dalam sandpaper punya apa orang kata activities, dia ada learning with LMA. This is LMA. Yeah, Aunty Fatin boleh tunjuk LMA. Menarik ya, boleh pegang satu-satu. Yeah, they can feel, they can use it. Macam tu, dia orang boleh gunakan. Okay, betul. And also syllabication. So, saya akan terangkan, the introduction. So, after this, kita akan elaborate more untuk apa yang kita ada di Brainy Bunch ni. Betul, apa yang kita ada di Brainy Bunch. Correct. So, the next one is Pink Series. Okay. Pink Series, dan selepas Pink Series, kita ada Blue Series, kita ada Green Series, and also Grammar Kit. Betul. So, mostly parents akan bertanya-tanya apakah series-series itu dan apakah maksud series-series itu. Betul. So, this time around kita nak fokus satu dulu dekat parents supaya parents tak apa orang kata keliru. Betul. So, sama juga macam anak murid di sekolah, kita akan start dengan stage which is sandpaper. Kemudian kita continue dengan, at the same time kita continue dengan initial sound boxes, and kita akan continue to the Pink Series. And Pink Series is very important. Yes. Some of the kids akan berada lama dekat stage ni. Betul, because it's a early stage kan kita betul, panggil. Dia baru nak belajar the blending of the word. Tapi kiranya bila kita mengajar suku kata, of course kita kena bagi asas mengeja, and children perlu kenal dan tahu bunyi secara fonik. Betul. Some of the traditional school dia tak ada bunyi. Betul. Macam saya dulu kat
Tadika? Kita sama je. Kita sama. Kita dulu ayam. tak pernah introduce by the phonics kan? Betul. Yang I tahu je B eba, J U Ju, baju. Satu betul? lah dia, betul tak? Tapi sekarang since kita ni start in the English and kita dah start with the phonics, I rasa phonics is very interesting. Betul? Lepas tu baru I faham, this is the connection of the sound to this sound to this Betul. sound. Baru Jadi for all the viewers and the parents out there, we all hope yang you all stay untuk tengok apa yang ada dekat dalam Pink series. So kita akan dig one by one apa yang ada dalam Pink series so that you know. Tapi Aunty Fatin, kalau dekat dalam language Brainy Bunch, kalau macam saya cakap tadi, kita ada early language which is nursery rhyme. Saya yakin yang semua ibu bapa kat luar sana memang buat dan menyanyi bersama anak-anak di rumah kan. Jadi benda tu dah jadi satu, apa orang kata, like routine ataupun maybe benda tu akan obviously you akan menyanyi dengan anak-anak which is you can do that at home lah. Okay, cuma mungkin Pink series ni a little bit crucial sebab mungkin parents kat luar sana tak pasti dan tak tahu macam mana nak menggunakan, macam mana nak ajar ataupun macam mana nak keep on track dengan progress anak-anak kat rumah. Betul. And sebelum tu Hana, kita ada soalan kat sini. Daripada Encik Ai, books tu boleh beli ke teacher? Books ni yang macam contoh Fact Cat. Lepas tu kita ada buku intensive primary program ni. Kita memang jual. Boleh dibeli. Ada di dalam website kita, ada di dalam kita punya apps. Betul. Nanti kita kalau berminat boleh dapatkan juga daripada campus manager kita. Nanti campus manager di sekolah akan bantu cara untuk dapatkan this book. Betul. And then Aunty Hana, saya. So bila kita nak pergi ke Pink series ni, maksudnya kita nak fokus kepada hari ni kita nak fokus kepada Pink series. Betul. Which is 3-letter word. So what kind of the word yang selalu yang kita gunakan? So untuk pengetahuan ibu bapa kat luar sana, Pink series ni kita fokus kepada 3 huruf abjad. Betul. Di mana kita akan simple words. Yes, kita nak ajar children to decode the 3-letter phonetic words tu sendiri. Betul. Sebagai contoh, cap, cap, bag, van, dan lagi ada apa lagi? Kita, 3-letter words yang usually kita sendiri aware. Dan for your information, Pink series is the first level yang macam untuk kita, mungkin kita rasa mudah tapi bukan untuk anak-anak kita lah. So kita adalah sebagai contohnya macam tadi saya cakap cap, kita ada hand, bin, pen, dan banyak lagi sebenarnya. And untuk pengetahuan ibu bapa, kalau kat language area ni je kita ada lebih daripada 5,000 patah perkataan. Betul. So that bukan je boleh improve anak murid punya vocab, dalam masa yang sama cikgu punya vocab juga. Sebab masa saya mengajar, this is my first experience baru tahu perkataan-perkataan yang I think kita jarang guna. Betul. Tapi bila di dalam language tu ada dan kita rasa macam lepas boleh lah guna ni. Tapi bila nak guna lupa balik Tana. Betul. Sebab bukan rutin I. Ya, betul. So hari ni kita nak sentuh sikit. Sekejap lagi kita punya another one guest tu akan menerangkan lebih lanjut lah. Tapi mungkin dia boleh sentuh dekat bahagian yang dah start blending and so on. So dekat Aunty Hana ni mungkin kita boleh introducekan how to use the initial sound boxes. Sebab kalau macam initial sound boxes ni, kita ada 26 abjad ABC kan? ABC. Yes. So kalau parents yang kat luar sana nak start help your child to know about the phonics, first, yang pertama mungkin boleh beli kita punya alphabet fund. Betul. Book. Second, boleh juga watch kita punya alphabet fund dekat YouTube. Di Rumah Merah. Rumah Merah, betul. YT di Rumah Merah. Betul. Dengan Maaf lagu kita kat situ. Banyak benda tak boleh sebut kat sini. Maaf. First time kan, tak apa. Tak apa, benda tu simple je Diana. Ya, betul.
kita tak minta boleh maaf sebut. ya Okay. TikTok. Okay. Kalau kita tengok kat sini ya Tiana, Yeah. kita ada contohlah I nak introduce initial sound of B. What sound of B Tiana? The sound of B is B. B. So basically when we want to introduce to the kids, kita nak bagi ada repetition yang banyak dengan children. So kalau I introduce this is the sound of B is B, and kita akan start showing to the kids a lot of the things yang start with the B sound. Sebagai contoh kita ada B for ball. And then kita ada juga B for bottle. And kita ada juga B for banana. And B for What is that? Allah. Banyak ya dalam tu. Butterfly. And this one is B for bell. And B for bow. And normally each boxes ni akan ada lebih kurang 4 ke 6 objek. Untuk anak murid kita boleh drill the word at the same time. Is very, orang kata bagus lah, especially dekat children yang baru mula nak start membaca ataupun start nak bercakap, especially playhouse yang umur 2 ke 3 tahun. Betul. And bayangkan ada 26 boxes, kalau 6 kali 26 dah berapa kan? Betul. So dekat situ saja anak murid kita dah start belajar banyak vocab in English. Alright. Okay, thank you admin sebab tolong reply kan sebab parents ni tanya Bibi Kulim nak contact number mana ya. Alright. Okay, thank you so much. Alright, Aunty Hana, kita baru bersiaran 50 minutes. Okay. And kita dah ada 8K. Alhamdulillah, thank you. 60K tu banyak Aunty Hana. Tahu. Laju sikit. 8K pun dah cukup bersyukur. Tapi belum bersyukur. Tak boleh kita tak bersyukur. Boleh. Saya tu target 60. Yeah. Tolong tap screen. So thank you parents kat luar sana. Betul. Jangan lupa tap screen banyak lagi. Yeah. Supaya kita boleh dapat fulfillkan request Aunty Hana ni. Sepatutnya waktu sekarang ni dah kena 30 dah Aunty Hana. Baru sejam kita dapat 60. Laju sikit. Share dekat luar, kat parents kat luar sana. Betul. And Aunty Hana, Yes. sebelum kita nak ni, I nak introduce sikit. Salah satu program yang sedang berlangsung di Brainy Bunch ni. Okay. Iaitu Dean Center. Okay. Dean Center ni adalah kelas asas fardu ain yang kita buka kepada ibu bapa yang kat luar sana. And the best part is not only open for our Brainy Bunch student, it's open for the publics as well. Oh, interesting. Yes, and InsyaAllah kelas akan bermula pada bulan September dari jam 7 pagi hingga 9 malam dari hari Selasa sehingga hari Khamis. And for those yang buat early registration, monthly dia per month hanya RM99 sahaja. Really? Yes, kita nak bagi harga istimewa. Wow. Sebulan ada 12 kelas tau. So it's very berbaloi. Anak-anak akan belajar tentang solat, mengaji, kita ada fiqh, ibadah, tauhid. So, bagi ibu bapa yang kat luar sana nak mencari kelas tambahan untuk anak-anak tapi fikir nak cari kelas fardu ain, so Dean Center adalah pilihan yang tepat untuk ibu bapa kat luar sana. And kita buka this program untuk anak-anak daripada umur 5 tahun hingga 12 tahun. For public for public. Okay, jarang-jarang berlaku. I think it's the best untuk you all grab this course. Okay. Betul. Kita ada satu soalan Aunty Hana. Daripada Puan Nur Farah. Lebih kurang nama you. Betul. Saya pun Farah juga. Tapi Farah Hana. Okay. Saya nak tanya, Bibi ni memang fully English kan? From 4 years to 6 years. Okay. Betul. Tapi kita ada sedikit pembetulan dekat Puan Farah. Kita punya penggunaan bahasa English sebagai conversation in Brainy Bunch bermula seawal umur 18 bulan hingga 6 tahun. Betul. And for those parents yang continuous with our international school, English ni akan terus continuous lah. Betul. Sampailah
Puan berhenti di mana umur anak Puan? Mungkin sampai umur 17, kita tak tahu. Dan Fatin, untuk mm-mm. pengetahuan ibu bapa di luar sana Mm-mm. yang berada di Johor Bahru, di Johor Bahru juga ada international school. Okay. Interesting kan? Ha-ha. So bagi yang tak tahu, bagi parents yang tak tahu, kita di Johor juga kita ada international school yang terletak di Iskandar Puteri. So ibu bapa yang dah bermula dengan Brady Bunch and nak continuous, kita setakat ni kita ada 3 international school, which is di BBKL, Raudah City dan juga Johor Bahru. Betul. Okay. Ada lagi soalan kat sini. Play school 2 tahun ada? Ada. Okay. Daripada seawal umur berapa kita ambil anak-anak di Brady Bunch, Antiana? 18 bulan. 18 bulan hingga 6 tahun. Hingga 6 tahun. Yes. Saya ulang sekali lagi. Kita mula ambil anak-anak di Brady Bunch seawal usia 18 bulan hingga 6 tahun. 18 tahun pun ada juga. Ada, tapi tapi di international school. Okay. Waalaikumsalam. Dah nampak kalau macam saya tak apa nampak sangat. Waalaikumsalam. Siapa tu? Fashaza. Waalaikumsalam. All the way from Johor. Supporter you from Johor. Thank you. Alright. Okay, so Aunty Hana, boleh tak you nak cerita sikit? Okay, mostly parents ni dia akan bertanya-tanya. Okay, sebab I tak nak sentuh sangat how to read in pink ni sebab I punya next guest yang akan terangkan. I faham. Okay, tapi parents kita bertanya-tanya, bila sebenarnya anak I start boleh writing? Bila anak I start boleh writing? Okay. Normally kita buat macam mana? Kebiasaannya di Brady Bunch ni kita akan selarikanlah dengan apa yang kita bagi. Contoh, contoh kalau kita tengah ajar pink series, pink boxes. So dalam pink boxes ni pun kita dah start ada buku yang selari dengan pink box ni. Progress so anak murid kita akan start belajar menulis sambil belajar apparatus. Tapi untuk playhouse kita start dah ada early writing yang mana diorang akan belajar buat garisan, belajar buat garisan lurus dulu untuk menguatkan fine motor skill. Kadang-kadang parents ni dia bertanya kat kita, kenapa ya anak I banyak buat garis lurus je, naik turun, apa kepentingannya? Sebenarnya untuk bantu anak-anak kita bersedia untuk menulis perkataan-perkataan yang lebih complicated and at the same time untuk menguatkan fine motor skills. So dekat kalau kata playhouse ni sendiri, kita orang akan belajar sambil buat early writing yang sama-sama garisan tu, diorang akan belajar buat dotted line. Tapi bila dah masuk primary, kita akan start ajar kalau kata garis. Kan kadang-kadang kita menulis sendiri, kita sebagai dewasa sendiri. Cara menulis tu pun salah, which is pegang pensel tu berkemungkinan jari dekat sini lah, jari sampai 5 lah. So this is the time we need to fixkan anak murid kita. And berkemungkinan juga ibu bapa kat luar sana, contoh, anak Puan is very fast learner. Maksudnya hari ni ajar Pinbox 1, master. Esok ajar Pinbox 2, master. Tapi dari segi penulisan mungkin dia ke belakang sikit. Itu adalah penyebab kenapa kadang-kadang buku dia belum disentuh. Maksudnya buku yang berkaitan dengan topik waktu itu belum disentuh sebab dia belum bersedia untuk menulis. Bersedia untuk to the next step. Sebab kita tak boleh push. We cannot push the children untuk buat apa yang mereka belum mampu. So macam Aunty Fatin cakap tadi, dia able to baca apa saja yang kita bagi, tapi in terms of writing dia ke belakang. Jadi we have to give time and more exercise on writing. But if let's say dia punya progress, the rest progress tu maksudnya cantik, so kita akan focus to the next level pula lah. So maksudnya we never stop them. Kita takkan stop diorang, maksudnya kita takkan stop dia punya progress. Betul. Kita ada lagi satu soalan sebelum Aunty Hana end dia punya session. Rasa sekejap kan, tiba-tiba dah setengah jam. Betul. Okay, antara soalan daripada Puan Mimi. Anak 2 tahun speech delay boleh hantar tak? Ada kelas tak untuk anak-anak ni? Tapi ada satu lagi soalan yang berkaitan yang sama juga daripada Puan Nurul. Anak speech delay ada different class ke di preschool? Okay, saya ulang semula. Okay, bagi ibu bapa yang baru saja join kita punya TikTok live,
Okay, untuk anak-anak speech delay, especially kalau young age like 2 years and 3 years, it's hard untuk kita mengatakan anak tu speech delay. Betul. Sebab dia ada beberapa faktor. Betul. Berkemungkinan anak tu single, okay, single child, or abang atau kakak dia dah besar. Dah besar, betul. So dia kurang communication dekat sekolah, dekat rumah. Itu yang menyebabkan dia lambat bertutur. Betul. Tapi kita advise ibu bapa yang kat luar sana untuk dapatkan dulu nasihat oleh pakar. Betul. Okay, kemudian boleh datang ke sekolah and berbincang dengan campus manager. If let's say your speech delay ni memang very mild, kita boleh terima. Tetapi kalau your speech delay ni memerlukan bantuan pakar, Betul. kita memang minta maaf tidak dapat terima kerana cikgu-cikgu kita tidak mempunyai kepakaran untuk handle special case like speech delay yang very orang kata severe. 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 Macam tu. Macam, dan ada tadi puan tu tanya ada different class ke? Kita tak ada different class Tak untuk maksudnya specific class untuk speech delay ataupun sebagainya. Kelas kita ni adalah kelas mixed age. Betul. Untuk pengetahuan ibu bapa yang baru join kita, kalau umur 2 dan 3 tahun kita letakkan in one group, As a play school group. Okay. Bagi umur 4 dan 6 tahun kita masukkan di dalam preschool. So kenapa kita combine the age? Because of we believe children akan belajar daripada adult, okay, and orang yang lebih dewasa daripada dia. Betul. And mungkin yang lebih dewasa tu pun akan belajar to be responsible kepada adik-adiknya. Yes, betul. Alright. So, Aunty Hana, before you leave ni, actually you dah reach 12K. Oh, not reaching yet. Not reaching yet. So Tapi that, apa kita ada session lagi selepas ni. betul. So kita boleh completekan next session tu kepada 60K like. Boleh Kena ibu bapa kat luar sana kena cepat-cepat sikit lah sebab saya punya love ni naik dia slow. Oh lama. Kena naik laju sikit. lagi. Okay, faham. So thank you so much Aunty Thank you, Hana Aunty for Fatin. spending your time with us. Yes. InsyaAllah jumpa lagi. Ya, betul. Terima kasih. Okay. Thank you very much and let's proceed to the next one. Okay, Thank you. thank you so much. Aunty mic tu boleh bagi. Oh, you. Alright. So, ibu bapa yang kat luar sana, sebelum next guest kita masuk, Fatih nak ulang lagi sekali. Sekarang kita tengah buat Dean Center promo, which is parents-parents yang sedang mencari kelas Fardu Ain. InsyaAllah kita akan bermula pada bulan September. Kelasnya ada 3 kali seminggu, which is daripada hari Selasa hingga hari Khamis, daripada jam 7 dan 9 malam, dan kita open for public daripada student umur 5 hingga 12 tahun. Okay, next guest kita. Jom, let's welcome our next guest. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, Aunty? Alhamdulillah. Aunty Saidah. Okay, Aunty Saidah, boleh tak before we start, I terus sebab tadi dah warm up kan? So I nak terus start dengan you. Untuk introduce yourself dulu. How many years you have been working with the Brainy Bunch and apa yang you buat sekarang? Okay, Assalamualaikum semua. Saya Saidah. Saidah lah, orang panggil saya Aunty Saidah. Saya dah kerja dengan Brainy Bunch dah 12 tahun. Oh, lama. Dan sekarang ni saya berada di dalam pengubal lesson plan. So antara lesson plan di BB ni, Aunty Saidah adalah salah seorang pengubalnya ya. Aunty Saidah, you focusing on apa? Atau korang ada maksudnya fokus in subjek-subjek ke ataupun secara menyeluruh? Okay, dalam tim kami iaitu PEPD, Preschool Educational Program Development, kita fokus kepada lesson yang ada dalam BB yang kita ajar, which is Brainy Master, pasal science, and then kita ada practical skills, kita ada arts and crafts, and then kita ada juga events, surah dan pelbagai lagi lah.
Okay, so sebenarnya kalau ibu bapa yang kat luar sana yang dah join Brady Bunch, setiap minggu dapat gambar anak pegang arts, pegang like Brainy Master punya ataupun bawa pulang home kit Brainy Master. Itu antara aktiviti-aktiviti yang Aunty Saidah dah buat dengan tim dia. Ya, yeah. Okay. Menarik, I suka. I suka. I rasa macam kita rupanya banyak benda yang kita boleh explore and banyak benda yang kita boleh share dengan anak murid kita and diorang pun lebih excited. So kita punya especially like macam practical skill kita pun dah lebih orang kata menarik instead of diorang belajar before this macam more to memasak, but this time around diorang ada banyak menggunakan orang kata kemahiran hidup yang lain kan. Betul, tapi memang itulah bila kita olah sedikit kan, sebab Bibi dia perjalanan dia dah lebih daripada 14 tahun kalau tak silap 14 tahun. Jadi kita punya practical skills memang kita kebiasaannya kita memasak macam Tuan cakap kan. So bila kita olah sikit, kita nak adakan skill-skill yang lain. Macam mencuci baju sendiri. So budak kena belajar macam mana nak cuci stain ada kesan dekat baju and then kita ada buat juga clay, white clay. Kita buat pot. Lepas tu kita kena warnakan pot tu. Jadi ada beberapa skill yang agak berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Dia excited. Sebab dulu masa zaman saya jadi cikgu tu macam ni kan, bila sekarang ni boleh kubal macam-macam. So I lagi excited sebenarnya. Betul. Rasa macam nak pergi mengajar balik. So sometimes bila kita pergi visit school tu memang duduk sekali lah and teach the children tapi tak dapat full. Okay, Aunty Saidah, sebenarnya kita ada topik kan minggu ni which is ajar suku kata in Brady Bunch. And kita focusing in Pink series. Iaitu 3 letter words. Betul. Okay. So Aunty Saidah, boleh tak kita nak start terus lah kan? So apa sebenarnya first step yang diorang akan belajar in Pink series ni, and what is the next step and how kita nak ensure that our murid tu boleh dapat setiap topik yang kita dah bagi. Okay, baik. Macam yang sebelum ni tadi Aunty Hana ada explain, kita akan ajar student initial sound boxes, pengenalan kepada bunyi, bunyi huruf. Lepas tu kita ada sandpaper letter, iaitu kita akan trace perkataan yang ada, and then kita akan go to pink box. Okay, pink box. Pink box ni kita ada 5 box lah. Tadinya kita ada objects only, objects with card, picture with cards, and then next kita ada picture cards, which is picture, and then diorang kena match picture, and then diorang kena match dengan dia punya words. And then next kita ada baca word list. Word list yang ni lah. Ada macam-macam word list yang kita ada. Okay, ni kita provide, tapi kita akan provide bila once student dah pandai untuk blend the words. Okay, yang ni selalunya student akan boleh baca sendiri. Kita ada word list, and then huruf kita ada banyak. Tapi tak semestinya dia akan habiskan dalam masa 1 hari. Sebab tu dekat Pink series ni student akan ambil masa lama sikit untuk dia mastery. Okay, untuk dia master. Okay, the word list, and then kita ada side cards. Okay, side cards ni adalah perkataan yang tak boleh di-blend. Okay, side cards kita akan ada side cards. Okay, kenapa kita start introduce side card dekat kita punya kids? Sebab ini adalah antara perkataan-perkataan yang kita perlu guna ketika membaca. Betul. Dan some of the kids, bila dia start membaca Pink series, dia will start blending the words. But others like macam and of course kita tak boleh blending this word. That's why kita use technique memorization kan dengan kids kita. So kita akan bagi macam Aunty Saidah cakap tadi, kita takkan bagi dalam 1 hari untuk mastery all this side card. Kita akan bagi sedikit demi sedikit. Kalau contoh mengikut kemampuan anak murid. Ada anak murid mungkin boleh hafal sekali 10. Ada anak murid mungkin boleh hafal 3 je. So it still depends on your child progress and pace macam mana. And then kekerapan dia bila dia melihat perkataan ni lah. Bila dia kerap melihat perkataan ni, baca dia akan lebih cepat dapat. And then kita ada phrases. Lepas tu kita ada sentences, and then kita ada kita punya book, fact cat
book. Kita ada kita jual juga fat cat. And then kita ada pink booklet. Okay. Itulah. Okay, so kita dah tahu secara menyeluruh. So banyak sebenarnya apa yang ada di pink series, tapi kita nak masuk satu persatu lah Okay, kita kena masuk kita satu persatu. deep sikit. Deep sikit. Tapi tadi kita touch base saja. Betul. Tapi tadi bila Aunty Hana dah explain about phonics, I mean dia dah initial sound boxes. So kita dah boleh skip lah initial sound boxes. Okay. And then kita terus masuk kepada blending. Boleh? Blending. Okay, blending ni yang part paling crucial and anak murid kita memang struggling untuk blend the words. Kenapa? Okay, kenapa sebab blend the words ni once dia dah master, kita akan introduce dia blending words ni ataupun sebelum dia blending words kita akan introduce syllabication dulu. Okay, syllabication ni adalah kita combinekan dua huruf untuk dibunyikan. Okay, jadi bila dia dapat dah bunyi pada dua huruf itu, kemudian baru dia akan pergi kepada blending kepada three letter words tadi. Jadi satu perkataan. Jadinya dia akan mengambil masa sedikit untuk anak-anak ni faham proses bunyi itu macam mana. Itu yang ni. Dan juga tujuan kita buat live ni juga adalah untuk educate parents ni macam mana dekat rumah kita ni parents nak bantu tapi kita tak tahu. Kat sekolah ni blendingnya kadang-kadang kita baca contoh perkataan dia bag. Okay, bag kita biasa eja BAG, bag. Tapi kat sekolah bila parents ajar, anak kata bukan, salah. Aunty cakap lain. Parents pun tengok balik phonics. Okay, bila belajar phonics, mungkin parents akan spell ge. Tapi kalau bila kita dah introduce syllabication and then kita buat blending, proses kita mengajar adalah egg, bag. Itu proses dia. Jadi supaya parents pun ada pendedahan lah juga macam mana dia nak blend the words tu. Nak kena bagi contoh sikit lah. Okay, sebab parents mesti cakap apa benda Aunty Saida dengan Aunty Fatin bercakap lagi ni kan. Tak faham kan. So maksud Aunty Saida tu di sini. Contoh di muka surat ni sekejap ya. Sebagai contoh kita ni tak boleh nak bagi contoh pula. Ada word list ke? Sekejap ya. Panjang sikit nak perginya. Biasalah. Contoh yang tu boleh? Boleh Okay, sebagai contoh, kalau kita tengok perkataan yang pertama ni, ejaan dia mungkin kita eja anak murid tu mungkin kita sebut kat rumah ge, bag. But actually bila kita start ajar blending, children tu kena pronounce the first letter ni egg, bag. Nampak saya sebut bat, bad, bing. Sometimes bila dia nak pronounce tu dia memang betul-betul kan words tu kan. Macam ada tu. Bunyi dekat belakang dia. Contoh lagi satu, selalu macam anak saya buat ni, contohnya big. Big. Tapi dia akan bunyikan ge tu big. Sebab tak mengapa, kita jangan terus marah kan. Dia akan dia bunyi tu supaya dia tahu penghasilan big tu big tu ada combination of i dengan ge. Slowly kita akan cakap ge tu big macam tu. Ya, tapi untuk pin series tak ada masalah kalau anak tu sebut bag, cat, cup, sebab dia sedang orang kata proseskan the letter of the phonics tu sendiri. Sebab bila kita ajar dalam dalam kita punya sample letter tadi tu memang kita stresskan every letter ni, every sound of the letter ni supaya anak murid kita boleh keep in the memories dia. Okay. So kita dah habis kat bahagian blending. Maksudnya bila anak murid kita dah habis syllabication, dah mastery in syllabication 2 letter words, and dia dah start belajar untuk blending 3 letters, kita akan pergi kepada pink box. Pink box ni sebenarnya anak murid memang excited. Okay, kenapa? Satu, kita ada banyak apparatus which is dia ada bahan dia. So dia memang excited bila tengok adik-adik ni lah, especially tengok objek bila tengok abang kakak dah masuk, dia belum sampai lagi. And dia bukan sahaja menunjukkan objek ataupun cards. Dalam masa yang sama dia menggunakan LMA ni, large movable
alphabet. So kat sini dia start belajar mengeja menggunakan letters ni. Kalau I dulu belajar membaca, nanti saya dah zaman-zaman sekolah, ikut buku je. Ya, betul. ikut Jadi buku. lambat sikit nak dapat. You start membaca umur berapa? Darjah 1. Darjah 1. Hmm. I pun tak ingat. I rasa umur 6 tahun, hujung-hujung tu baru pandai. Tapi macam adik perempuan I, dia laju sikit. Umur 4 tahun dah boleh baca. Sebab tu, ibu bapa yang kat luar sana, kalau ada anak tu tak boleh buat comparison especially kalau kata adik-beradik. Mungkin kakak laju, adik lambat sedikit. Mungkin yang kakak tu yang lambat sedikit, adik dia laju. Ataupun tak boleh buat comparison dengan kawan. Ada juga. Sepupu. Jiran. Oh, I malu nak balik kampung lah. Nanti balik kampung, semua anak-anak I dah boleh, anak-anak sepupu I dah boleh membaca. Anak saudara dah boleh membaca, anak I belum. Jangan ya puan, sebab readiness setiap children tu berbeza-beza. Ada kemungkinan readiness dia awal. Betul. Ada kemungkinan readiness dia tu makan masa sikit. lambat So, sikit. kita kena support je lah. Macam anak nanti saya dah ada berapa? Ada 2. So, macam mana progress dua-dua tu? Progress dua-dua tu, kalau kakak dia tu kakak dia manja. So cara nak approach kakak dia tu tak boleh garang. Bila kita garang, automatically anak saya tu dia macam block. Dia tak boleh terima pun apa yang disampaikan. Itu saya notice anak pertama lah. Okay. Untuk anak kedua ni, orang kata anak kedua ni kan dia cekal sikit kan. Yang selalu buat perangai pun anak kedua lah kan. Anak kedua kan. So anak kedua ni dia cekal sikit. Bezanya kalau kita punya approach tu, tapi anak kedua dia punya approach dia berbeza. Kena main dengan kena pandai beli jiwa juga macam tu. Jadi anak pertama, anak kedua masing-masing berbeza lah. Kalau nak tengok daripada segi saya strict, awal-awal dulu anak pertama saya sangat strict. Tapi saya tengok dia tak boleh kepada teknik mengajar yang terlalu tegas. Jadi tapi kalau instead of sekarang yang nombor 2 dah umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. So maksudnya kalau comparekan these two, adakah the progressing diorang membaca ni dari umur yang, maksudnya diorang dapat membaca ni umur yang sama ataupun berlainan juga? Kalau tengokkan pace berbeza. Pace berbeza lah. Berbeza. Which one yang laju sikit? Adik dia. Adik. Okay, so nampak tak, walaupun Dudu di Brainy Bunch kan before this? Dudu di Brainy Bunch. Dudu di Brainy Bunch maksudnya menggunakan teknik yang sama tapi masih lagi mengikut anak-anak tu punya penerimaan. Ada yang boleh menerima dengan cepat, ada yang perlukan masa. Tapi sekarang bila dah masuk sekolah rendah dah okey lah yang kakak tu. Dah. Okay, alhamdulillah. So, kita balik semula ke pin boxes ni. Sebagai contoh lah kan, kita nak introduce. Dalam Brainy Bunch, kita akan menggunakan 3 period lesson, which is first kita akan introduce dulu barang-barang yang kita nak tunjuk dekat anak murid kita, objek yang kita nak tunjuk kat anak murid kita. Sebagai contoh dalam Pinbox 1, I akan introduce dulu. This is a Pinbox 1. So what have in the Pinbox 1? We have a cup. So children akan repeat after me. After cup, I introduce lagi. This is a lid. And the third one, this is a pen. So cikgu di sekolah dia dah tahu dah pace anak murid dia. Betul Nanti Saidah? Jadi kalau dia rasa macam anak murid itu tak boleh terima satu-satu topik tu dalam yang banyak, dia akan start buat 3 by 3. So kita akan start introduce 3 objects dulu. And then kita nak start ajar mengeja. Contohnya first, this is a cup. The first letter cup. Itu yang bawa balik rumah tu. Cup. Nak sebutnya satu-satu. So, the first letter yang dia akan dengar, the first sound is a? The first sound is ka. Ke. And once dia dah ambil ke, kita akan sebut lagi. So, dia akan ambil the next letter. It is a. Okay. And the third one, cup. So, dia akan dengar lagi. The third letter is a P. And dia akan susun. Waktu ni kita memang tak cover Ambil muka kita memang tak cover. Sebab kita nak dia baca mulut kita, bukaan mulut tu. So kita kena
tak payah malu-malu lah. Selalu Aunty Bibi ni rasanya tak malu kot. Memang tak malu Jadi lah time mengajar. parents pun kalau betul-betul mengajar tu kita just betul-betul ya ke apa supaya dia dapat tangkap lah. Betul. And then kita akan show balik dengan children tu. So dia akan buat repetition lah. Ke, up, cup. So at the same time dia akan tengoklah huruf-huruf yang berada di sini. Tapi kalau contoh anak murid kita ni bila goes to the elementary school, kalau pergi to the government side, dia akan patah balik kepada reading drills. But mostly for the first mungkin nampak susah, tapi bila dia dah, but dia sounds ni kat mana-mana pun you guna sounds. So dia akan cepat je untuk faham and dia akan boleh baca semula. Baca dan mengeja. Alright. Okay. So kita dah settle for the pin boxes and kita goes to the pin picture card. Tapi kita tak ada contoh pin picture card kat sini. Tak ada. Tapi macam Aunty Saida cakap tadi, pin picture card tu adalah picture di mana kita akan letak pictures di dalam one card and children kena pairs with the words. Sebagai contoh ada gambar fox. So dia kena cari the cards yang menunjukkan itu fox and dia kena spelling and dia kena susunkan. Matchkan kat situ. Okay, so next kita pergi kepada word list lah. Word list. Okay. Tapi sebelum tu kita tengok dulu ada berapa like dah. Oh, kita baru ada 17. Slow lah sikit hari ni Aunty Saida. Parents kita dah ni kot belum tahu lagi kot pasal Brainy Bunch ni. Boleh tak kita minta kepada parents yang dah join live kita ni untuk tap screen kita laju-laju and jangan lupa follow kita supaya you all dapat notification and dapat tahu info-info tentang Brainy Bunch lebih terperinci. And jangan lupa share juga dekat kawan-kawan kat luar sana so that diorang boleh tahu tentang Brainy Bunch. Okay. So, kita pergi kepada word list. Word list. Kita ada word list yang banyak-banyak ni. Mesti macam takut nak tengok word list ni banyak Banyak. Okay, contoh kita ambil kepada, kita introduce the phonics words A. So, kita akan bagi students untuk baca maybe dalam satu hari tu 5 word list sahaja dulu. Okay, bila kita bagi 5 word list, nanti dia akan come back, dia akan boleh baca tak dengan kita. Selalunya waktu ni, student dia akan duduk sendiri dan dia akan cuba baca ke ab, cap, ab, nap, macam tu. Add. Lepas tu nanti kita akan check semula. Once dia dah master yang ni, dia dah boleh, kita akan pergi to another word list lah. Tapi sebenarnya kalau dia dah boleh baca, dia tak perlu go through semua pun tak apa. Okay, sebab terlalu banyak juga. Kita boleh next pergi kepada word list yang lain pula. Kita ada X, kita ada E, O dan sebagainya. Dia mostly dia punya ni kita more touch to the phonetic words lah kan untuk word list ni. And kebiasaannya bila anak murid kita pergi ke word list ni, mereka dah start boleh blending the words sendiri by themselves. Dan dia kebiasaannya dia dah boleh start reading without spelling sebenarnya. Betul tak dia? Dia boleh read the word without spelling. Okay, so kemudian dia kira word list ni macam preparation lah sebelum start boleh membaca kan. Betul. So kita dah nak start bagi buku dekat dia, I mean buku cerita. So kita kenalah introduce dulu pink side card. Boleh tunjuk balik tak what is a pink side card dekat parents-parents kat luar sana? Okay, pink side card yang kita tahu kita ada inilah, iaitu pink side card ni macam kita ulang tadi adalah perkataan yang kita tak boleh nak blendkan dia untuk menjadikan dia bunyi. Jadi kita just introduce and minta students untuk memorize. Selalunya student bila dia dah start membaca, dia memang ini adalah perkataan yang memang dia akan jumpa common words yang dia akan jumpa bila dia membaca. And, the, is, are, am, yang ni semualah. Jadi dia akan memorize words ni, kena memorize. Jadi ibu bapa yang kat luar sana, so contohlah kalau kita dah start buat pink series dengan anak-anak, biasanya dalam setahun kita ada 4 kali perjumpaan ibu bapa, betul? Betul. So bila dapat tahu daripada guru-guru yang anak tu dah start masuk pink series, dalam masa yang sama ibu bapa mungkin boleh start pink side card yang dekat rumah. Maksudnya tak perlu pun nak kena print out this card untuk
children tu, mungkin you boleh tulis je, and at the same time boleh buat teknik hafalan, sebab teknik hafalan ni mungkin ibu bapa lebih perlu nak tahu. blend. Yes, tak perlu nak belajar nak blending the words, tak perlu nak belajar phonics kan. Just helping that child untuk memorize this sight card lah. Jadi kita kat sekolah bila contoh kita dah test children, dia boleh, kita tak perlu tunggu lama lagi, kita boleh terus pergi ke next forward. So what is the next forward, Santi Saidah? Okay, lagi satu Aunty Fatin lupa nak cakap tadi. Pada tips, saya nak bagi tips lah pada parents kan. Dia tak tahu macam mana kita nak bunyikan perkataan tu. Sebenarnya bunyikan syllabication tu adalah macam mana kita pronounce the word. Cuma betul? kita kena bahagikan dia. Macam kalau kita baca pen. So kita ada pen. Jadi kita macam tak adalah kita nak kena Google ke. Kadang-kadang lah YouTube pun dia macam susah sikit nak dapat pink syllabication. Selalunya lah YouTube kita dapat blue syllabication dengan green syllabication lah. Rumah merah tadi tu ya? Ya. Dekat dalam rumah merah. Sorry ya. Lepas tu kalau bin, macam mana kita nak pronounce, nak buat syllabication untuk bin. So macam kita pronounce lah bin. Jadi in. So parents tak payah pening-pening kepala. Sebab kadang-kadang parents nak bantu. Kita pun bersyukurlah sebab parents nak bantu, so that there is the technique yang parents boleh cuba and gunakan dengan anak-anak. Especially yang parent-parent Beribas yang sedang menonton sekarang, yang mana tahu anak dia baru start nak membaca Imping series, mungkin boleh guna that teknik tadi untuk bantu anak-anak. Sebab kadang-kadang anak-anak ni dia bukan tak nak membaca, sebab bila kita cakap kat sekolah anak dah boleh membaca, tapi bila parents comparekan dekat rumah, dia akan cakap, apa ni cikgu? Tak boleh membaca pun. Tapi sebenarnya because of kita punya different approach tu yang menyebabkan dia a bit confused. Macam kita cakap tadi, bila dia masuk Pink series, ini adalah crucial part yang anak tu baru nak mula mengenal huruf and baru mula nak mengeja. So it's very fragile lagi. Tapi kalau dia dah masuk for the next series, itu dia dah strong lah kan, dia punya strong reading. Jadi kalau ibu bapa yang nak bantu, boleh dapatkan juga advice daripada guru-guru kat sekolah macam mana sebenarnya cara untuk bantu anak kat rumah. Jadi tak adalah kita dekat rumah ajar lain, dekat sekolah ajar lain. Lagilah anak murid tu akan confuse yang menyebabkan dia susah nak faham. Okay. Aunty Saidah, kita baru ada 18.6k. At least lah kita nak closing hari ni dengan 20k boleh tak? 20k. Kita minta tolong sangat. Lagi sikit je nak minta tolong. Sebab topik ni topik yang agak berat sebenarnya. Tapi memang orang kata patut parents kat luar sana tahu. At least dia tahu what is the step yang kita ada di Brainy Bunch. Tak adalah dia rasa macam, oh, bila kita dah buat macam ni barulah dia tahu, oh rupanya macam ni untuk ajar anak-anak membaca tu. Kadang-kadang macam dia kata, alah saya tak ada pun barang-barang ni dekat rumah. Okey, tak ada pun tak apa. Ada juga parents yang dia set up rumah dia tu Montessori punya kelas. Dia beli sikit-sikit dulu. Kadang-kadang ada yang beli LMA. Dan dia buat dengan anak dia. Betul, tak semestinya kena beli, boleh juga replicate dekat rumah. Boleh buat juga gunting sendiri pun boleh. Mungkin itu adalah orang kata bonding time yang the best for the parents dengan cara dia support anak-anak. anak dia. Betul. Okay. Tadi kita dah pergi ke phonic sound, syllabication, blending, words. Lepas tu kita dah masuk pin boxes, pin picture card. Kita dah cakap pasal word list, sight card. Okay, kita ada lagi 4. Iaitu phrases and sentence. Ini kita boleh combine kot. So phrases and sentence. Okay, nanti saya tahu apa maknanya phrases and sentence phrases ni adalah perkataan satu ayat yang tidak lengkap lah. Apa ni macam fat cat. Apa ni iaitu dia tak ada big bag, dia tak ada perkataan yang lengkap, itu adalah phrases. Kalau sentence ni dia perkataan lengkap lah. This is a bus. Sebagai contoh yang ada di dalam buku The Fat Cat kita. Yang ni buku lah. So children dah start membaca lah kalau kat sini in the bus. So dia akan nampak Fat Cat ni
this is the bus. So ini antara sentences yang kita ajar anak murid kita. And kita ada banyak lagi card kat sekolah sebenarnya untuk kita introduce anak-anak kita. Alright. So kita dah sentuh lah tentang Fact Cat Book ni. Fact Cat Book ni kalau untuk pin series sahaja kita ada berapa series nanti? Ada berapa series? Ada 7. Ada 7 ada 7 dan dia punya level ni daripada easy to hard lah. Betul. So kat tengah-tengah tu moderate. Jadi tak boleh lah bila dah start dapat buku ni, ibu bapa boleh start daripada pin box 1. The Fat Cat series 1 to the next series. Jangan skip sebab teknik kita bila bagi anak kita start membaca tu kita kena bagi benda yang mudah dulu. Itulah, tapi banyak parents yang kat luar sana tak terdedah dengan this buku. So kalau parents teringin nak purchase this book, boleh dapatkan dekat campus manager kita. Nanti campus manager kita akan tolong assist how to get this book. Okay. And the last one, kita ada booklet. Booklet ni ada tak kat sini? Kita tak bawa Tak ada booklet. Okay, contoh booklet ni dia adalah word saja. Word list contoh yang macam tadi ni kan. Contoh-contoh perkataan yang ada dalam tu dan diorang boleh baca je booklet tu. Sebenarnya bila anak-anak kita dah sampai kat booklet ni, ia untuk drill reading. Untuk pastikan anak-anak kita ni dapat apa yang dia nak baca tu tadi. So bila kita tengok dia dah mastery in pink, barulah dia boleh pergi ke Blue next series. level, iaitu blue series. Dia macam ni Kalau anak-anak yang belum masuk pink, dia excited. Ya Allah, bila lah dia nak sampai test dia dekat pink series. Bila dah masuk pink, dia excited sebab tengok abang kakak dah masuk blue series. Sama juga bila dah masuk blue series, dia ada green series. Tapi Fatih nak cerita sikit lah tentang pink, blue and green ni sikit. Pengenalan dia. Sebab kita ada 5 minit lagi. Sebab tadi kita start lambat sikit dalam 25 minit. So kita akan berakhir pada jam 35 minit. Okay. So pink series ni kita nak help children to decode 3-letter phonetic words. Tapi untuk blue series kita akan ajar anak murid kita to facilitate the edifications of phonograms. Which is like black, brick, jacket, locket, that is a phonograms. Kalau untuk green series ni, dia adalah to facilitate the identifications of consonants and vowels yang melibatkan digraph and diphthong sounds. Sebagai contoh, kita nak ajar sounds O like book, zoo, stool, ataupun kita ada sound which is shawl, sash. So all the words ni normally akan pergi, maksudnya anak murid kita akan pergi ke next level tu bergantung dia punya pace. But in Brainy Bunch, what our target to our children is before they leave the school, by the end of 6 years old, the children tu dah boleh mastery at least in a green series. So tapi bagi yang mastery in green series, kita ada lagi additional dia. Betul tak? Kita ada grammar kit sampai grammar kit 4 kita ada. And itu bagi yang children mastery. How about children kita yang ketinggalan sedikit, maksudnya pace dia agak perlahan. Kita ada one program which is we call as a IPP program, iaitu Intensive Primary Program. So they're gonna get this book. So normally in one book, diorang kena completekan within a month. So the technique is quite different lah from using the apparatus. Kalau macam apparatus ni memang kita bagi the time to follow the pace. But this intensive primary program ni kita akan more to kejar masa sikit lah, more to menghafal. At the same time, diorang akan faham. Sebab apa? Kalau pink series ni adalah word-word yang biasa kita gunakan in our daily life, and dia akan keep on repeat sampai dia boleh membaca pink series. And don't worry parents, this intensive primary program bukan sahaja ada pink, kita ada juga blue dan juga
Green series. So di complete lah untuk ketiga-tiganya. So once complete all in English, then only we introduce bahasa. Tapi normally dekat school biasanya bila anak kita dah ada Blue. mastery in blue, kita dah start introduce bahasa sebab anak murid kita dah tak ada apa orang kata confusion. Confusion in blending the words tu. Okay. Penat kita bercakap hari ni ya. Alhamdulillah. Sebab banyak input yang saya rasa kita dah bagi. Alhamdulillah juga Aunty Saidah, kita dah berjaya dapatkan 21K. Oh, Alhamdulillah. Sebelum kita end this session. Tapi macam saya nak cakap tadi kat ibu bapa kat luar sana, registration untuk 2025 sedang berlangsung. Most of the school dah start full dengan registration. So bagi ibu bapa yang nak hantar anak ke Brainy Bunch, jangan lepaskan peluang ni, kena cepat-cepat register, contact admin kita ataupun contact campus manager kita sebab capacity each campuses is different based on the keluasan sekolah masing-masing. Betul. Ada satu sekolah boleh ambil 75 students saja. Ada satu sekolah boleh ambil up to 200 and 300. But still depends. Jadi, dia memang tengah macam pisang goreng panas sekarang ni. Memang laju sangat pada register. So, jangan lepaskan to be a part of our family members. Sebab Brainy Bunch ni, once you registered with us, it's not only until apa orang kata bersekolah di Brainy Bunch, even after you be our alumni pun, we still have the program with your child. So kita nak connection kita ni once dah masuk jadi family members, kita bersama-sama selamanya insyaAllah. Okay, ada tak satu dua kata yang Aunty Saidah nak bagi? Okay, untuk parents, kalau rasa macam anak tu agak lewat ya membaca ya, jangan putus asa untuk keep support. Cari bahan-bahan yang boleh kita bantu dia untuk membaca lah. Dan juga kalau sekarang ni memang semua sekolah dia dah start guna phonics. So ibu bapa mesti kena tahu macam mana nak bunyikan phonics tu untuk membantu. Betul. Boleh cari je dekat Rumah Merah. Rumah Merah. Macam mana nak bunyikan phonics. So kita Bibi sendiri pun kita ada keluarkan Bibi phonics song. Phonics fun song kan. Jadi boleh tengoklah banyaklah dekat Rumah Merah untuk kita ni. Ini tips juga, bila nanti dah masuk ke Rumah Merah, download kita punya song so that every morning before you nak hantar anak you ke sekolah, mungkin boleh mainkan sama-sama ibu bapa dan anak tu belajar. At the same time kita bagi readiness yang cukup dekat anak kita. Okay? And then tambah sikit kan macam saya kalau perjalanan tu jauh dalam kereta, dalam kereta kita tak akan habiskan macam tak bercakap dengan anak penting untuk kita cakap dengan anak. So saya memang selalu cakap dengan anak saya. So kadang-kadang tu dah tak ada topik dah nak cakap. So kita test dia untuk blend the words, bagi perkataan untuk dia blend. Itu pun salah satu juga. Kalau katakan kat rumah kita dah busy dah, nak masak lah, nak basuh kain, jemur kain dah, nak uruskan rumah kan. Betul. Jadi perjalanan kita daripada rumah, daripada tempat kerja tu ataupun sekolah anak ke rumah, kita boleh selitkan ataupun buat pengisian lah dekat situ. Good tips. So kalau nanti insyaAllah kalau saya ada sekali anak, saya pun akan nak buat benda yang sama. Sebab menarik benda tu. Maksudnya instead of you bagi anak you YouTube, Rumah Merah je ke, video-video ataupun song-song tu, communication adalah perkara yang paling terbaik yang kita boleh bagi dekat anak-anak. So anak kita pun akan lebih apa orang kata akan improvekan dari segi vocabulary. So thank you so much Aunty Saidah sebab sudi luangkan masa dengan Fatih. Hari ni Fatih rasa energetic sikit. Sebab ada dua guest and dua-duanya bagi kita energetic tu sebab kita nak bagi input yang best dekat parents kita, which is Pink Series yang parents selalu nanti-nanti sebenarnya. We hope that for the next week ada lagi ramai lagi guest kita yang masuk dan tonton dalam masa yang sama. Follow, like and share kita punya live ni supaya input ni not only for you, mungkin yang belum ada anak tapi dah boleh start
orang kata dapatkan serba sedikit info how to teach the early child. Mana nak tahu tiba-tiba lepas dah tahu semua ni berminat pula nak jadi cikgu tadika kan. Kita pun ada career yang kita open for the public yang ingin menjadi guru tadika. Alright. So, thank you so much ibu bapa kat luar sana kerana sudi bersiaran dengan Fatih selama 1 jam. Terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa minggu depan janji temu kita pada setiap hari Rabu jam 2 petang di TikTok Live Brainy Bunch. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Okay. Nanti I boleh tengok sebenarnya I punya ni. Dah end I nak cakap benda bukan ni. Boleh bagi saya memang suka gelak-gelak.